Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlaqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait baginda dan para sahabat baginda. Juga kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Kita mulakan pengajian kita pada hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah sampai kepada perkara yang kedua, berkaitan dengan bahagian-bahagian dalam ilmu tariqah. Sebelum ini kita telah membaca bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan ilmu tasawuf dan amalan tariqah. Perbezaan di antara ilmu tasawuf dan tariqah, bahagian ilmu tariqah dan juga hukum. Hari ini kita baca tentang hukum ilmu tariqah, pasal yang pertama. Jadi kita ulang sebelum ini, berapa bahagiankah kandungan ilmu tariqah itu? Maka jawabnya ada 4 bahagian sahaja. Iaitu pertama, bab ilmu tasawuf dan amalan tariqah. Yang kedua, bab kaifiyat zikrullah. Yang ketiga, bab wasilah. Dan yang keempatnya, bab uzlah dan suluk. 4 bahagian yang telah kita sebutkan dahulu. Dan untuk bab yang pertama, iaitu bab ilmu tasawuf dan amalan tariqah, dibahagikan kepada 4 perkara. Iaitu pertama, perbezaan ilmu tasawuf dan ilmu tariqah. Yang kedua, bahagian ilmu tariqah. Yang ketiganya, hukum ilmu tariqah. Dan keempatnya, faedah ilmu tariqah. Baik, hari ini kita baca bab yang ketiga daripada fasal yang pertama, iaitu hukum ilmu tariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ilmu tariqah. Soalan. Apakah hukumnya belajar ilmu tariqah dan mengamalkannya? Jawab. Belajar dan mengamalkan ilmu tariqah itu adalah wajib aradhi bagi mereka yang menjalani jalan suluk Rabbani, walaupun dia seorang yang alim bagi ilmu-ilmu syariat. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, Mil Talqin dan Tarbiyah dan zikir daripada Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Begitu juga dengan imam-imam mujtahidin yang mengambil tarbiyah daripada para masyayikh at-tariq. Seperti Imam Asy-Syafi'i mengambil tarbiyah rohaniyahnya daripada Syubban Ar-Ra'i. Imam Malik mengambil akan tarbiyah sufiahnya daripada Imam Ja'far Shadiq. Bagi mereka yang menjalani tarikat sufiah, wajib menjalani seluruh adab dan kaifiat tarikat yang diambil serta mentakzimkan guru-guru mereka bagi memudahkan proses perpindahan nur melalui hubungan antara murid dan guru. Bagi murid yang tidak boleh menjaga adab, sebaiknya jangan mengambil ilmu tarikat ini daripada para guru yang dipandang sambil lewa, kerana itu adalah menyalahi adab yang boleh membawa kepada mudarat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, itu adalah kenyataan yang kita sebutkan tadi pada menyatakan hukum ilmu tarekah. Kita dah tahu tarekah ini artinya jalan,
yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan sini adalah tarekah yang khusus, bukan tarekah yang umum, ya. Dan perkataan tarekah ini memang disebutkan banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan erti jalan, ya. Contohnya Allah menyatakan dalam surah Mu'minun, walaqad khalaqna fawqakum sab'an taraik wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan ataupun 7 bentuk jalan. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kamu itu, terhadap ciptaan kami ini. Jadi gunakan perkataan taraik atau jamak daripada turuq, daripada perkataan tariqah, ya. Jadi apakah hukumnya mengamalkan akan tarekah ini atau belajar tentang ilmu tarekah ini? Maka belajar dan mengamalkan ilmu tarekah itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita kalau kita buka dalam kitab Syiras Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau menyatakan hal ini adalah wajib aradi, wajib yang mendatang bagi mereka yang menjalani akan suluk Rabbani, iaitu menjalani akan jalan untuk memperbaiki hati dan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghumari dalam kitabnya, bahawa ini adalah merupakan fardu ain. Kerana sesungguhnya cara untuk mengamalkan tasawuf itu tidak dapat tidak melainkan dengan cara bertarekah. Dan ini termasuk dalam cara untuk memahami apa yang kita namakan sebagai ihsan. Di mana ihsan, Nabi SAW menyatakan dalam hadis baginda atau kama qala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu kamu beribadah untuk menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat dia. Kalau kamu tidak melihat dia, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat kamu. Maka tidak akan mungkin penglihatan itu akan dapat kita perolehi tanpa melalui seorang guru yang memimpin kita, yang mendidik kita untuk kita sampai kepada tahap melihat Allah Ta'ala. Paling tidak dengan hati. Melihat dan merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hati nurani kita dan juga dengan mata batin kita, sehingga kita yakin bahawa sesungguhnya dunia ini adalah merupakan sesuatu yang kita lalui secara sementara sahaja sebelum datangnya kematian untuk kita pergi berpindah kepada alam yang lebih kekal ataupun alam baqa di hari akhirat, dan seterusnya untuk kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengenal dia. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitabnya Kimi'us Sa'adah, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu berkenaan dengan pengenalannya kepada Allah Ta'ala di bumi ataupun di dunia pada hari ini, maka sesungguhnya dia tidak akan dapat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Dan semua ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan juga imam-imam yang besar, mereka mempunyai guru-guru sufi atau guru-guru murabbi yang membimbing mereka untuk mengenal Allah. Walaupun tahap keilmuan mereka sudah cukup untuk mereka itu beristimbat ataupun untuk mereka mengeluarkan fatwa dan hujah berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Namun bila pergi kepada persoalan membersihkan hati, persoalan untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang perlu ada gurunya. Disebutkan dalam kaedah man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhahu. Siapa yang tidak ada syekh, tidak ada guru padanya yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya syaitanlah gurunya. Maka kerana itu perlulah pada kita ini untuk mempunyai guru ataupun mempunyai orang yang mendidik kita, yang membimbing kita, qadar yang mampu untuk kita laksanakan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tarekah. Yang dimaksudkan di sini tarekah yang khusus, bukan tarekah yang umum. Maka bagi mereka yang menjalani tarekah sufiah, wajib menjalani seluruh adab dan kaifiat tarekat yang diambil. Maksudnya di sini setiap apa yang kita buat dalam amalan kita, bila mana kita mengambil sesuatu tarekah, mengambil bai'ah,
kita kena habiskan pelajaran-pelajaran yang ada dalam tarekah tersebut. Kita kena faham betul-betul. Kita kena melazimi guru, kena mendatangi guru dan bertanya tentang guru terhadap perjalanan-perjalanan yang kita lalui dan tahapan-tahapan yang disusun. Kerana itu adalah merupakan adab kita dengan guru. Bukan sekali kita ambil bai'ah, lepas tu kita terus berjalan dengan sendirinya. Lepas tu kita takwil ahwal kita tu dengan ahwal-ahwal yang kita fikirkan dengan akal. Tanpa kita merujuk kepada guru. Tanpa kita melihat apakah pandangan guru dan tafsiran guru kita terhadap ahwal-ahwal itu. Sebab boleh jadi bila kita masuk ke alam tarekah, mengamalkan wirid secara kaifiah, maka kita akan ditetangi dengan berbagai-bagai bentuk pengalaman-pengalaman rohani. Berbagai-bagai perkara yang kita namakan sebagai ahwal rohaniah. Kita akan ditetangi dengan macam-macam perkara. Maka perkara-perkara itu jangan ditakwil dengan sendirinya. Jangan ditakwil dengan cara yang kita rasa benar pada akal kita dan nafsu kita. Melainkan kita kena merujuk kepada guru kita, murabi kita untuk disahkan. Kerana kadang-kadang perkara itu hanyalah bersifat samrah ataupun bersifat natijah yang mengelirukan. Bukan sesuatu yang menjadi ketetapan kita dalam tarekat. Maka kerana itu, bagi murid yang tidak mereka itu merujuk kepada guru-guru mereka, sebenarnya mereka tidak ada adab. Maka disebutkan tadi, bagi mereka yang menjalani tarekat sufiah, wajib menjalani seluruh adab dan kaifiah tarekat yang diambil, serta mentakzimkan guru-guru mereka. Maksud mentakzimkan guru-guru mereka ini, meletakkan guru mereka itu sebagai orang yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Dalam istilah ahli ilmu ni, kalau kita ibaratkan, bapa kita ni ada 3 je. Satu bapa yang kita berbinkan dengan dia, yang kedua bapa mertua kita, bapa kepada isteri kita, dan yang ketiganya guru kita sebagai bapa kita yang menuntun jalan kepada akhirat. Itu adalah bapa-bapa kita. Ibarat macam mana kita menghormati ayah kita, macam mana kita menghormati bapa kita, begitulah kita menghormati guru-guru kita. Kerana itu adalah adab yang dituntut. Itulah adab yang tidak dapat tidak, yang mesti kita lalui dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan guru kita rasa sama saja, atau kita rasa mungkin lebih rendah daripada kita, maka sebaiknya tidak kita mengambil daripada guru kita itu perjalanan tarekah ini, sebab dia akan mencacatkan perjalanan hidup kita, dunia dan akhirat. Maka bagi memudahkan hal ini adalah bagi memudahkan proses perpindahan nur melalui hubungan antara murid dan guru. Kita kena ingat, guru kita ini adalah merupakan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka rahsia-rahsia yang didapati daripada orang-orang sebelum. Ada nur yang mana mereka pegang, ada rahsia ilmu yang mereka simpan. Yang pada mereka itu perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Maka untuk memudahkan proses nur ini, maka adab itu sangat penting. Adab itu sangat mengatasi di atas segala perkara. Kerana itu dikatakan adab itu awalnya dan kemudian diikuti dengan ilmu. Kalau orang-orang terdahulu dalam mempelajari ilmu tarekah ini, mereka belajar adab dulu. Kadang-kadang mereka belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Belajar adab dulu sebelum diajar ilmu pengetahuan. Kenapa? Kerana sesungguhnya adab itulah yang akan menjadikan ilmu kita itu hidup dalam hati. Bukan sekadar mana ilmu yang hanya menghiasi akal kita, bukan hanya sekadar ilmu yang sekadar ianya itu menunjukkan jalan kepada kita, tetapi dia tidak hidup dalam hati, dia mati. Maka dengan adab tadi, dia akan menjadikan ilmu itu hidup dalam hati dan akan menyambungkan nur di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi murid yang tidak boleh menjaga adab, sebaiknya jangan mengambil ilmu tarekah ini daripada guru yang mereka pandang sambil lewa. Kerana itu adalah menyalahi adab yang boleh membawa kepada mudarat kepada kehidupan di dunia dan juga akhirat. Jadi, kalau kita rasa tidak boleh beradab dengan guru kita, kita tak boleh nak jaga hubungan di antara kita dengan guru kita, sebaiknya janganlah ambil ilmu ni. Janganlah kita lalui perjalanan bersama dengan dia. Kita pergi ambil lah daripada orang yang kita rasa boleh kita hormati dan kita rasa ta'zim pada hati kita tentang dia. Itu lebih baik. Ya, sebab kita dengan guru sebenarnya dalam hal ni, kalau kita tak rasa hati kita ta'zim terhadap dia, ada sikit pun perasaan, ada sedikit terkesan ataupun terlintas perasaan tak senang kepada dia, ataupun muskil terhadap perbuatan dan tindakan dia, maka itu akan menjadi hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi adalah sepaling baik bagi mereka yang tidak boleh menjaga adab, maka jangan mengambil ilmu ini daripada guru yang mereka pandang sambil lewat. Kerana ia akan menyalahi adab yang membawa kepada kemudaratan kehidupan di dunia ataupun kehidupan kita di hari akhirat. Yang itu penting untuk kita faham. Baik. Itu bab yang ketiga. Bab yang keempat. Faedah ilmu tarekah. Muka surat 11. Apakah faedah ilmu tarekah itu? Jawab. Sesungguhnya faedah ilmu tarekah ini sangat banyak. Imam Al-Ghazali telah meletakkan di hujung kitab Minhajul Abidin sebanyak 40 faedah bagi mereka yang menjalani tarekat sufi ini. Selain beramal dengan tarekat sufi yang hak ini, ia dapat juga menjaga sama ada yang zahir. Ia juga dapat menjaga syariat kita sama ada yang zahir ataupun yang batin. Jadi tujuan kita beramal dengan ilmu tarekah ni adalah untuk kita memperkuatkan syariat kita. Ya, bukan untuk kita dapat benda-benda pelik, bukan kita nak mendalami bab-bab batin dan sebagainya, nak melihat rohani kita, tidak. Itu kemudian, itu adalah merupakan benda-benda yang mendatang. Tapi sebenarnya beramal dengan ilmu tarekah ini adalah untuk kita menguatkan syariat kita. Kerana itu ulama-ulama yang hak, guru-guru yang benar dalam mengajar ilmu tarekat ini, mereka akan sentiasa berpegang kuat dengan syariat. Mereka akan sentiasa mengajak manusia ini kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Ijma', qiyas, kepada ilmu pengetahuan. Kepada sesuatu yang nyata dan fakta. Bukan hanya sekadar bentuk khayalan, akhwal, ataupun telahan-telahan. Kerana itu, beramal dengan tarekat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuatkan syariat kita. Syariat di atas jalan Nabi SAW. Syariat Islam kita. Untuk mendidik hati kita ini cinta Allah. Untuk mendidik hati kita ini cinta Rasulullah. Untuk mendidik hati kita ini cinta dengan hari akhirat. Cinta dengan agama kita. Maka inilah usul dalam alam tarekah. Inilah usul dalam kita mempelajari ilmu tarekah. Dan di samping itu, perjalanan tarekah dia akan membuka akan rahsia-rahsia syariat. Di mana rahsia-rahsia syariat ini sebenarnya ada banyak. Akan membuka kepada kita rahsia-rahsia amalan. Yang mana amalan-amalan yang kita lakukan seharian seperti solat, zikir, baca Quran, dia ada dia punya nur dan rahsia ni. Semua itu perlu kita lalui dalam pembelajaran tarekah. Perjalanan yang telah disusun oleh para murabbi kita dan juga para masyayikh kita untuk kita mendapatkan ma'rifatullah. Dalam tarekat tidak apa benda yang kita cari, tidak ada apa yang kita kejarkan, melainkan yang kita inginkan adalah ma'rifatullah, mahabbatullah, untuk kita kenal Allah, untuk kita cinta Allah, untuk kita mati mengucap la ilaha illallah, untuk kita sentiasa hidup dalam keadaan berwirid, berzikir, mengerti Allah, untuk dalam keadaan kita itu sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, dipimpin kita kepada jalan kebenaran. Maka itu yang paling penting untuk kita faham. Para ulama menyatakan bahawa mengetahui ilmu tarekah dapat faedah untuk mengenal Allah. Kerana zikir yang dilaksanakan tanpa talqin dan kaifiat zikir itu tiada membuka jalan untuk makrifah kepada Allah. Jadi apa pun yang kita buat dalam tarekah ini adalah menuju kepada ma'rifatullah. Kalau kita zikir yang akan diajar secara ma'rifatullah. Orang ramai pun berzikir, orang lain pun berzikir, tapi zikir dalam ilmu tarekah dia zikir yang berkaifiat. Zikir bukan sekadar zikir hasanat, tapi zikir kefarat dan darajat. Ini yang kita maksudkan dengan ilmu tarekah. Orang lain pun baca Quran, tapi dalam kita membaca Quran, dalam alam tarekah kita, contohnya ada di kalangan anak-anak murid kita yang dah kita suruh, dah kita minta untuk buat suluk Quran, contohnya. Yang mana suluk Quran itu kita menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran dalam masa satu bulan. Yang perlu dihabiskan iaitu dengan khataman daripada munajat Al-Quran. Dan perlu dilaksanakan selama 40 kali dalam seumur hidup kita. Jadi ada di kalangan murid-murid kita yang mula berjalan ke arah itu. Jadi perkara ini kita diajar sedemikian rupa. Kerana apa? Kerana dia menjurus kepada ma'rifatullah. Setiap surah-surah dalam Quran itu dia ada sir-sirnya. Dia ada rahsia-rahsia dia. Di mana Al-Quran kalau kita lihatkan
dia mempunyai surah-surah yang menceritakan kisah-kisah. Dalam kisah ada ibrah, dalam ibrah ada hikmah, dalam hikmah ada sir. Tentang hal ketuhanan itu tak banyak. Jadi kita perlu khatamkan dengan munajat Al-Quran. Tetapi sebelum kita khatam dengan munajat Al-Quran, kita kena buat khataman Al-Quran. Ya, khataman Al-Quran yang sebagaimana kita sebutkan yang tadinya. Jadi ada di kalangan kita yang buat begitu. Sama juga dengan amalan-amalan yang lain. Orang lain pergi ke masjid, orang lain pergi ke surau. Kita juga pergi ke masjid, tetapi kita ada suluk masjid. Kita diajar macam mana caranya untuk mentazimkan masjid dan untuk kita meneruskan amal kita itu. Amal tarekah kita. Yang dengannya itu kita akan dapat jalan kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita menghimpunkan nur itu di atas diri kita untuk kita menuju kepada Allah. Jadi dalam alam tarekah, dia akan membuka akan rahsia-rahsia syariat. Orang lain berwirid, kita juga ada wirid kita. Dan di situ ada sir dia. Di situ ada rahsianya. Dan kita kena lalui sir itu. Kita kena lalui perkara yang kita namakan sebagai rahsia-rahsia alam tarekah ini supaya sampai kita kepada ma'rifatullah. Jadi sebenarnya ilmu tarekah ini adalah merupakan satu ilmu yang dengannya itu akan dapat membuka jalan kepada ma'rifah kepada Allah dan tidak dapat. Dan di waktu itu tidak mesti kita melalui dan berpegang teguh dengan syariat. Satu, bentuk kemuliaan. Bukan hanya sekadar bercakap-cakap saja. Ya? Jadi ini yang berlaku kepada awliya Allah. Ini berlaku kepada guru-guru kita. Yang pernah berlaku seperti ketika orang bertanya kepada Syekh Ba'udin Naqsyabandi berkenaan dengan bagaimana Allah meletakkan alam semesta ini dalam hati seorang sufi. Bagaimana keadaannya begitu? Syekh Ba'udin Naqsyabandi tidak memberikan jawapan, melainkan di waktu itu dia secara tidak sengaja menyentuh orang yang bertanya itu. Tiba-tiba orang yang bertanya itu pingsan. Dan di waktu itu bila mana dalam keadaan dia kembali sedar, dia kata di waktu sentuhan Syekh Ba'udin Naqsyabandi itu dia melihat seluruh dunia itu Allah Ta'ala kecilkan dan masukkan dia ke dalam hati dia sampai dia pingsan. Dia tidak mampu untuk menerima ilmu pengetahuan yang itu. Itu contoh. Ya, itu contoh bagaimana kisah para guru kita berhadapan dengan perkara tersebut. Ya. Itu baru Syekh Abdul, baru Syekh Ba'udin Naqsyabandi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seumpamanya kalau kita lihat. Ya, bila mana seorang Yahudi datang menahan beliau dengan mengatakan, Tuhan, saya melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan tidak benar. Kerana Nabi Tuhan mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan dia adalah syurga bagi orang kafir. Tapi saya melihat Tuhan duduk dekat atas muka bumi, duduk macam raja, tidak sebagaimana hamba. Sebab Syekh Allah Ta'ala ini seorang yang sangat kaya dan dia adalah merupakan seorang pedagang yang menggunakan hasil perniagaannya untuk membangunkan agama. Dan beliau pergi sembahyang Jumaat dengan menggunakan kuda yang paling cantik di waktu itu, yang paling hebat. Maka ditahan oleh Yahudi dengan mengatakan, sekarang ni saya melihat Tuhan duduk macam dalam syurga, saya merana, saya tidak punya harta. Jadi Nabi Tuhan kata bahawa sesungguhnya dunia adalah penjara orang mukmin, tapi saya lihat orang mukmin macam Tuhan kaya, dan dia adalah syurga bagi orang kafir. Artinya saya ni kafir, tapi saya duduk macam dalam neraka, duduk dalam keadaan yang penuh dengan azab, tidak ada apa-apa. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun duduk, kemudian dia turun, dia mengatakan, aku faham perkataan kamu. Bagi sebenarnya apa yang Nabi ku kata ini sebenarnya begini. Lalu di waktu itu dia telah meletakkan akan tangan kanannya. Dia kata, kamu tengok dekat tangan kanan, kamu lihat bagaimana nanti Tuhan ku akan memberikan kepada aku nikmat di atas barakah dan Nabi-Ku nanti di hari akhirat. Maka di waktu itu si Yahudi melihat keadaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di syurga. Dan dia mengatakan tidak ada satu bandingan nikmat yang paling hebat yang Allah bagi kepada dia, iaitu pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, iaitu ketika mana dia berada di syurga. Tak boleh nak diibaratkan dengan nikmat yang berada di bumi. Maka kemudian dia kata, kemudian tengok kedudukan aku sekarang dengan kedudukan aku nanti ke akhirat macam mana? Dia kata, jauh lah, betul. Tuhan nanti ke akhirat akan diberikan dengan berbagai-bagai nikmat, dia akan ditinggikan dengan berbagai-bagai darjat dan akan lebih hebat daripada apa yang ada sekarang. Maka dia waktu itu kata Syekh Abdul Qadir ni, kalau kamu tidak bertaubat kepada Allah SWT, nanti kamu tengok macam mana nasib kamu pula kat akhirat nanti. Maka di waktu itu dia minta kepada Yahudi itu tengok balik dekat jubah yang belah kiri. Dan di waktu itu bila tengok saja dia pingsan.
Bila dia sedar, dia kata, wahai Tuhan, kenapa saya nanti ke akhirat dalam keadaan diazab dengan begitu teruk sekali, dengan azab yang tak pernah saya fikirkan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketahuilah kalau kamu tidak bertawab kepada Allah, kamu tidak memilih Islam ini sebagai agama, itulah nasib yang kamu akan temui. Dan cuba kamu bandingkan bagaimana kehidupan kamu di atas muka bumi ini dengan sesuatu yang kamu akan hadapi nanti ke akhirat. Maka kata Yahudi ini, benar, sesungguhnya aku sekarang macam dalam syurga. Aku sekarang ni walaupun susah tapi tak kena azab. Tapi kalau ke akhirat, dalam keadaan di mana dia diseksa, maka di waktu itu dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Maka kata Yahudi ini, kalau yang demikianlah benar, kata Nabi Muhammad, bahawa sesungguhnya orang mukmin di dunia ini, walaupun di mana hebat sekalipun, raja sekalipun, dia letak macam dalam penjara. Sebab ada hukum-hukum yang membatasi dia daripada nak mengikuti hawa nafsu untuk dia berbuat sesuatu. Sedangkan di hari akhirat tidak ada lagi sempadan-sempadan hukum untuk seseorang itu melakukan satu perkara, sehingga Allah mengatakan ma tashtahi anfus, ikut apa saja yang dikehendaki oleh nafsu kamu. Jadi ini perbezaan yang berlaku. Dan kemudian Yahudi ini kata apa? Aku tidak berpuas hati terkait ini. Mungkin perkara ini adalah sihir yang kamu kenakan kepada aku. Maka kata Syekh Abdul Qadir ini, apa yang kamu inginkan? Maka di waktu itu kata lelaki ini, aku punya seorang kawan yang baru meninggal minggu lepas, dan aku kenal dia dengan baik. Kalau kamu melihat betapa Nabi kami yang Yahudi ini sebenarnya beragama Nasrani pernah menghidupkan orang mati, aku nak tanya kepada kamu, bolehkah dengan barakah daripada Nabi kamu, kamu boleh menghidupkan orang yang telah mati? Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kalau Allah izinkan, maka itu boleh berlaku. Tunjukkanlah di mana makam sahabat ini. Maka di waktu itu dibawa Syekh Abdul Qadir ini menuju kepada makam orang ini yang baru meninggal dunia. Lalu di waktu itu berkatalah Syekh Abdul Qadir ini, qum biiznillah, wahai mayat, bangunlah kamu dengan izin Allah. Tiba-tiba bumi terbelah dan bangkitlah mayat ini dalam keadaan dia menyanyi. Dan kata Syekh Abdul Qadir, dia juga adalah seorang penyanyi yang dia itu menghabiskan masanya dengan nyanyian. Maka di waktu itu dia bangkit dan kemudiannya dia datang kepada Syekh Abdul Qadir ini, dan kemudiannya didatangi dia itu oleh sahabatnya dan bertanya kepada sahabatnya itu tentang hal ehwal berkaitan dengan kematian. Dia sebut apa yang berlaku padanya sepanjang 7 hari tersebut, dia diseksa dan diazab. Cuma Allah berikan kepadanya itu satu kebaikan, iaitu dia diberikan peluang untuk dia mengucapkan syahadah di hadapan seorang ghauf, seorang wali Allah yang besar, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka di waktu itu dia diislamkan kembali oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kata Syekh Abdul Qadir, kembalilah engkau kepada alammu, sesungguhnya insya-Allah engkau akan selamat. Dan kemudian dia kembali ke kuburnya, dan kemudian dia dihembuskan, dan kemudian dia berada di keadaan yang kembali asal. Jadi ini nak menunjukkan karamah yang berlaku kepada orang yang sudah sampai kepada makam yang kita namakan sebagai makam hakikat dan ma'rifat. Syekh Muhammad bin Abdullah As-Sahih Bahgumi juga demikian. Ya, juga demikian. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdullah As-Sahih pernah satu ketika beliau sedang solat di waktu asar, ya. Maka di waktu itu tiba-tiba dia mengangkat tangannya seolah macam begini. Dan kemudiannya di waktu itu dia macam menepis setukar. Sehingga kemudian menjadi pelik kepada anak-anak muridnya yang lain. Sehingga di waktu itu dikatakan bahawa apa yang berlaku, tapi dia tidak menjawab. Sehinggalah kemudian datang anak muridnya, kemudian berlabuh di pelabuhan Kelang, datang bertemu dengan dia, bertanya kepada anak-anak muridnya, di manakah Mahbub atau Syekh Muhammad Abdullah As-Sahih. Mereka mengatakan Mahbub ada di rumahnya. Maka kata murid tadi, sebenarnya kapal kami yang nak masuk ke pelabuhan Kelang di Selat Melaka berada dalam keadaan ditimpa ataupun dilanda dengan ribut. Maka di waktu itu hampir tenggelam kapal. Dan di waktu itu aku telah memanggil akan nama, aku telah bertawassul dengan untuk membantu aku dengan izin Allah Ta'ala. Maka kami telah melihat di waktu itu seolah-olah tangan Allah yang sangat besar mengampuhkan kembali kapal kami, dan di waktu itu kami dapat selamat. Maka waktu itu memang para muridnya bila selepas daripada sembahyang, mereka melihat separuh daripada baju bah itu telah basah. Yang mereka tak tahu daripada mana datangnya air yang membasahi baju beliau. Itu di antara karamah para wali Allah yang kalau kita ceritakan memang Masya Allah sangat memberikan pengertian yang besar kepada kita dalam memahami ahwal af'al Allah Subhanahu Wa Taala ini. Namun itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ini benda yang kita katakan tadi, perbezaan di antara ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Bukanlah kita nak cerita karamah-karamah, tidak. Kita nak menceritakan perjalanan ilmu kita ini di atas diri orang murabbi dan mursyid kita. Pertama dengan tarekat Muhammadiyah yang asasnya adalah Muhammad Syekh Muhammad Allah Suhaimi. Yang kedua daripada tarekat Naqsyabandiyah dengan pimpinan ataupun pemantauan daripada Syekh Ba'udin Naqsyabandi, dan juga tarekat Qadariyah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini adalah merupakan perjalanan para awliya yang kita tidak ragu sedikit pun perjalanan mereka itu, benarnya mereka itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalan di atas jalan mereka, menuruti apa yang telah mereka tetapkan di atas jalan mereka ini. Kalaupun kita tak seperti mereka, tapi kita tetap berada di atas jalannya, dan mudah-mudahan kita selamat di atas jalan tersebut. Ya, sebagaimana yang dikatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa akan datang nanti di hari akhirat orang-orang akan masuk syurga dalam keadaan mereka itu bertali-talian, ya, berada dalam keadaan yang berantai-rantaian, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ajaballahu min qaumin yadkhulul jannata fis salasin. Aku sangat heran daripada satu kaum yang masuk ke dalam syurga dengan bergantungan sesama sendiri. Mereka sesama mereka bergantungan. Yang kata para ulama ahli sufi dengan tafsiran isyari, mereka mengatakan bahawa inilah bai'ah yang kita ambil daripada kita ke guru kita, daripada guru kita kepada guru sebelumnya, daripada guru sebelumnya kepada guru-guru yang di atasnya, sampailah kepada pengasas tarekah ini, yang kemudiannya mereka itu sampai kepada Nabi SAW untuk kita lalui perjalanan tarekah ini untuk sampai kepada hakikat. Baik, jadi ini yang kita namakan ilmu tarekah, ya. Ilmu tarekah ini menjelaskan jalan kepada ilmu hakikat, yang membuka kepada jalan makrifah kepada Allah. Maka perumpamaan diberikan adalah seperti cara untuk mendapatkan santan dan minyak bagi kelapa. Ilmu tarekah adalah pekerjaan untuk memecahkan tempurung, sedangkan isinya adalah ilmu hakikat. Isi yang dikukur dan diperah itu hakikat bagi biji kelapa. Maka hasillah baginya santan atau ditanak sehingga menjadi minyak. Iaitulah matlamat bagi kerjaan memecahkan buah kelapa. Maka minyak tidak akan dapat melainkan dipecahkan kelapa dan diambil isinya. Maka itulah perumpamaan tarekat dan hakikat. Sedangkan santan dan minyak adalah perumpamaan makrifat. Sedangkan sabut kelapa adalah perumpamaan syariat. Jadi ini yang dimaksudkan dengan perumpamaan pada perjalanan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat untuk mengantarkan kita kepada kamalul yakin, iaitu keyakinan yang sempurna kepada Allah. Baik, soal. Bagaimana kedudukan orang hari ini yang belajar hakikat tanpa melalui tarekat? Bagaimana kedudukan orang pada hari ini yang belajar hakikat tanpa bertarekat? Jadi ada orang yang kata mereka itu duduk pada makam hakikat, tidak belajar ilmu tarekat. Macam mana keadaan mereka? Jawapan, mereka umpama berenang di padang pasir. Mereka umpama orang yang berenang di padang pasir. Patutnya berenang ni kat mana? Berenang ni kat tempat yang ada air. Itu baru dinamakan kerajaan berenang. Paling tidak kita kata berenang di sungai, ya. Kalau tak mampu kat laut pun kita kata berenang kat sungai. Itu baru kita kata perbuatan berenang. Tapi kalau seorang tu berenang dekat padang pasir atau berenang di atas daratan, kita kata apa? Kita kata tak ada akal, gila, ya. Jadi ibarat orang yang dia kata hakikat, dia belajar hakikat, cerita hakikat, tapi dia tidak ada amalan tarekat. Cakap saja tentang hakikat. Belajar kitab Hakikat Insan Haji Ahmad Laksmana, diulang je perkara itu, dah dikatakan dia sampai kepada hakikat. Baru belajar kitab mungkin Ibn Nafis, mungkin baru belajar kitab Sirul Asrar, ataupun kitab ngaji tentang ruh, mengenal roh daripada ahli talim Naim Sufi seumpamanya. Diulang saja fakta dan dianggap dia sudah sampai ke hakikat. Sampai akhirnya kadang-kadang mereka ini menafikan syariat. Apakah mereka itu sebenarnya dah faham hakikat? Apakah hakikat mereka yang sebenarnya? Sebenarnya mereka itu umpama berenang di padang pasir. Mereka itu umpama berenang di padang pasir. Atau tukang karut, broker di kedai kopi bercerita tentang projek jutaan, atau mengkritik kerajaan tanpa tetapi tidak kesan, cerita berdegar-degar
tapi tidak hasil ataupun kenyataan. Tahu matlamat tetapi tak tahu jalan, akibatnya tersesat jalan. Itu pun kalau berjalan. Kalau tak berjalan, jadilah matlamat itu angan-angan. Ibaratnya pun macam broker kedai kopi, serta projek juta-juta, ya? Tapi apa benda pun tak dapat. Tukang garuk kat kedai kopi kadang-kadang cakap gagal-gagal tentang kerajaan itu, tapi tidak ada kesan dan tidak ada kenyataan. Sehingga akhirnya mereka itu menjadi orang-orang yang menghabiskan masa dengan hal-hal yang sedemikian, maka jadilah matlamat mereka itu sebagai angan-angan sahaja. Ini ibarat daripada orang yang tak faham perjalanan tarekat, ya. Maka kerana itu ilmu ini kita susun. Pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu tarekat, kemudian barulah Allah berikan kepada kita ilmu hakikat. Susun ilmu ini menjadi sesuatu benda yang cantik untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan. Maka barulah nanti kita akan dapat rasa keterbukaan bagaimana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi itulah 4 perkara yang kalau kita lihatkan yang disebutkan dalam pasal yang pertama, ya, dalam bab ilmu tarekat, iaitu berkaitan dengan perbezaan ataupun bab daripada menyatakan tentang tasawuf dan amalan tarekat, ya. Bab pasal yang pertama yang kita namakan hal yang berkaitan dengan ilmu tasawuf dan amalan tarekat. Baik. Pasal yang kedua, pasal yang kedua, iaitu berkaitan dengan zikrullah, yang berkaitan dengan zikrullah. Baik, apakah makna zikrullah itu? Jawapan, zikrullah itu berarti ingat kepada Allah dengan menyebut nama-namanya atau kalimat-kalimat yang khusus yang menjurus kepada pengenalan kepada-Nya. Jadi apa itu zikrullah? Zikir Allah, ingatan kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka qina adzabannar. Itulah mereka-mereka yang berdiri mengerti Allah SWT secara berdiri, duduk dan berbaring. Dan mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi, saya berkata Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Maha suci Allah Ta'ala, jauhkanlah kami daripada azab. Jadi tidak akan menyampaikan kita kepada Allah itu melainkan dengan zikrullah. Maka zikir ini adalah merupakan sesuatu yang penting untuk kita. Dan zikir ini bukan sekadar zikir yang biasa, ya. Kita sebutkan zikir yang berkaifiat, zikir yang ada padanya sir, zikir yang ada padanya itu kaedah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soal, berapa bahagian untuk bab yang kedua, iaitu zikrullah dalam amali ilmu tarekat? Ya. Berapa bahagian untuk bab kedua, iaitu zikrullah dalam amali ilmu tarekat? Baik. Adapun zikrullah itu pada amal ilmu tarekat ada 2 bahagian. Iaitu pertama zikir lisan, yang kita namakan sebagai zikir jahar. Yang keduanya zikir sir, iaitu dinamakan sebagai zikir hati. Soal, berapa bab yang ada dalam pasal yang menerangkan akan zikrullah ini? Maka dalam hal ini dijawab, terdapat 3 bab dalam fasal ini. Iaitu pertama huraian zikrullah, yang kedua hukum zikrullah menurut amali tarekat, dan yang ketiganya faedah zikrullah. Jadi 3 bab dalam fasal zikrullah ini. Bab yang pertama daripada fasal yang kedua, iaitu huraian zikrullah. Apa yang dikatakan zikrullah ini dan macam mana bentuk-bentuknya, ya. Soal, ada berapa bentuk zikir ini?
Atau ada berapa bentuk zikir itu? Jawab, ada 3 bentuk, iaitu pertama zikir hasanat, yang kedua zikir kafarat, dan yang ketiganya zikir darajat. Zikir hasanat adalah zikir yang tiada kafiat untuk mengenal Allah SWT. Hanya sekadar zikir lisan yang biasa kita amalkan. Zikir kafarah adalah zikir yang diambil dari guru-guru yang dengan kaifiat yang tertentu, tetapi tidak pimpinan dan wasilah secara terus menerus. Jadi zikir kafarah itu zikir kita ambil dari guru-guru tertentu, kita ambil ijazah, tapi tak ada pimpinan. Tidak ada pimpinan. Sedangkan zikir darajat adalah zikir yang berkaifiat dan bersyarat serta mempunyai pimpinan dalam melaksanakan zikir tersebut menurut amali ilmu tarekat. Jadi zikir yang kita namakan sebagai zikir darajat adalah zikir yang berkaifiat, yang mempunyai pimpinan dalam melaksanakan zikir tersebut menurut amali ilmu tarekat. Ya. Baik, soal macam mana darjat-darjat zikir itu? Ditanya pada kita, macam mana darjat zikir itu? Jawab, menurut tarekat Naqsyabandiyah, bagi orang yang permulaan dalam darjat ilmu yaqin, hendaklah dia berzikir dengan kalimah Allah Allah dalam hati, dengan melazimi lataif yang 7. Yang tarekat Naqsyabandiyah. Jadi zikir paling awal adalah zikir Allah, Allah, Allah. Lazimkan zikir qalbi. Allah, Allah, Allah. Zikir isim mufrad. Dengan melazimi lataif yang 7. Tujuannya adalah untuk mengenal Allah Ta'ala dengan melupaskan segala bentuk nafsu jahat yang berserang pada lataif tersebut. Zikir bagi orang sampai ke derajat ainul yakin adalah la ilaha illallah. Dan dalam tarekat Naqsyabandiyah dia terbalik, berbanding dengan zikir-zikir yang lain. Kalau orang dalam zikir satariyah, tarekat satariyah atau dalam tarekat lain, dia mula dengan la ilaha illallah, kemudian dia akan naik lagi kepada zikir Allah Allah yang kedua ni. Dia katakan zikir la ilaha illallah itu adalah zikir syariat. Zikir Allah Allah itu adalah zikir tarekat. Zikir hu itu zikir hakikat. Dan dan seterusnya didiamkan akan tidak ada suara dan tidak ada huruf, dan bunyi itu zikir makrifat. Terbalik dalam Naqsyabandiyah, sebab dalam Naqsyabandiyah permulaannya adalah zikir Allah itu, zikir Allah Allah itu. Ya. Kerana tidak akan berguna zikir itu kalau kita tanpa mengenal Allah. Jadi itu dalam tarekat Naqsyabandiyah. Zikir bagi orang yang sampai kepada darjat ainul yakin Allah la ilaha illallah. Di hujungnya baru la ilaha illallah. Jadi paling tinggi zikir di dalam tarekat Naqsyabandiyah itu adalah la ilaha illallah. Dengan memahami ilmu dan amal, dengan syarat dan kaifiat zikir tahlil, dengannya terhasillah 2 bentuk zikir. Dengan terhasilnya 2 bentuk zikir ini, iaitu zikir Allah Allah pada sirnya dan la ilaha illallah pada jaharnya, barulah sampai seorang itu kepada tauhidul af'al. Baru pergi kepada tauhidul af'al. Bila kata dalam tauhid syuhudi dia ada 4. Apa? Tauhidul af'al, tauhidul asma', tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Jadi setelah menghasilkan kita itu dengan zikir lataif, baru nanti kita akan masuk kepada apa yang kita namakan sebagai tauhidul af'al. Kalau tak akan masuk ke situ. Kemudian ada makam-makam zikir yang tertentu, bagaimana telah dijelaskan dalam kitab Permata yang Indah, untuk sampai ke tauhidul asma', seterusnya tauhidul sifat dan tauhidul zat. Dalam buku kita ini, sebenarnya buku Permata yang Indah telah disusun amali apa yang kita belajar dalam kitab Al-Hafiz. Kita belajar di sana tauhid ada 4. Tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat, tauhid zat. Ya, betul. Tapi amalinya mana? Kenyataannya mana? Di mana perkara itu kita nak lihat? Maka jawabnya, kena lalu apa yang ada dalam kitab Permata yang Indah. Dan disusun di sini sebenarnya pada keadaan di mana 17 makam zikir pada tarekat Naqsyabandiyah itu disusun satu persatu pada tahun istidlalinya dan juga pada tahun syuhudi.
perjalanan muraqabah dan maqam untuk sampai kepada apa yang kita namakan sebagai 4 bentuk tauhid tadi. Iaitu tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat dan tauhid zat. Jadi ini benda yang kita kena faham. Sebab benda tu dia merasai. Dia bukan cakap. Ramai orang boleh belajar kitab Darul Nafis. Ya, seminggu boleh habis dah kitab Darul Nafis, sebulan boleh habis kitab Darul Nafis, tapi kenyataannya mana? Kita nak tahu kenyataan. Dah nampak kenyataan, kita nak tanya sirnya pula kat mana? Mana sirnya? Apa rahsianya? Apa bentuk rasanya? Ini satu perkara yang perlu kita faham dalam memahami darjat-darjat. Baik. Soal. Apa makna lataif itu? Yang kita sebut lataif ni. Dan berapa bahagian lataif? Jawab. Lataif itu adalah kata jamak plural bagi latifah yang bererti kehalusan. Allah Ta'ala adalah bersifat latif yang maha halus, dan dia telah menggunakan kehalusannya kepada sekalian nur Muhammadiyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia dengan menggunakan pancaran lataif yang sangat halus. Ia boleh disifatkan sebagai anggota dalaman rohani bagi manusia atau panca indera bagi rohani. Ia diibaratkan sebagai juzuk-juzuk bagi diri rohani, sebagaimana otak, jantung, limpa, hati, paru-paru dan anggota dalaman bagi jasad tubuh manusia. Maka adalah lataif itu tempat bagi pancaran nur Allah Ta'ala untuk mentajalikan kebesarannya daripada alam muluk yang gaib ke alam syahadah yang nyata. Namun ia ditutupi oleh hijab nafsu syahwat yang sangat tebal, maka perlu dibersihkan dengan zikrullah yang terpimpin oleh jalan tarekat untuk membersihkan ini. Jadi lataif ni apa? Lataif ini adalah kita punya anggota badan kita yang batin. Badan yang zahir ini dia ada mata, kepala, dia ada tangan, kaki, perut. Itu adalah yang zahir. Tetapi jasad batin kita, rohaniah kita itu terbentuk, organ-organnya terbentuk, juzuk-juzuk jasadnya itu daripada nur. Dan itu adalah dinamakan sebagai lataif. Ya, lataif. Dan untuk membersihkan dia, maka dia perlukan zikrullah. Sebab kalau tidak dibersihkan dengan zikrullah, dia akan tebal, menebal dengan hijab-hijab yang ada pada kita. Maka takkan mungkin dapat perkara itu dapat kita faham apa yang kita maksudkan dengan lataif itu. Ya. Maka soal lagi, ada berapa bentuk lataif ini dalam diri batin manusia? Jawab. Asal lataif sebagaimana disebutkan oleh pengasasnya, yaitu Imam Rabbani, Mujaddid Al-Fsani, Syekh Ahmad Faruq Al-Sirhindi, ada 5 bahagian. Kemudian dikembangkan menjadi 10, yaitu 5 pada bahagian khalaq dan 5 pada bahagian alam amal. 5 pada latifah alam amal itu adalah qalb, ruh, sir, afi dan afaq. 5 pada alam khalaq itu adalah nafs, angin, api, air dan tanah. Ini dalam jaluran tarekah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah yang diasaskan oleh Imam Rabbani, Mujaddid Al-Fsani, Syekh Ahmad Faruq Al-Sirhindi. Ya, ini yang dikatakan Mujaddidi. Ya, dikatakan dalam kita punya tarekah kita ada sanad kepada tarekah Mujaddidiyah. Mujaddidiyah itu yaitu melalui guru saya Syekh Abdul Rashid Al-Husaini. Ya, melalui Syekh Abdul Rashid Al-Husaini yang dia itu pergi kepada Imam Rabbani Mujaddid Al-Fsani. Ini dinamakan sebagai Mujaddid. Namun dalam aliran Naqsyabandiyah Khalidiyah, ya, terdapat 7 sahaja bentuk lataif. Pada latifah kullu jasad dihimpunkan 4 anasir alam khalaq. Adapun nama lataif itu adalah latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah dan latifatul kullu jasad. Jadi ini adalah 7 latifah yang ada dalam pembelajaran kita di dalam tarekah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kita campuran di antara Khalidiyah
Naqsyabandiyah Khalidiyah dan Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Ya. Baik. Di manakah tempat-tempatnya itu? Adapun kedudukan Latifatul Qalb itu terletak pada dada kiri pada anggaran dua jari di bawah puting dan cenderung sedikit ke arah kiri. Ya, itu dinamakan Latifatul Qalb. Ya. Kedudukan Latifatul Ruh arah di bawah dada kanan pada anggaran dua jari di bawah puting sebelah kanan. Kedudukan Latifatul Sir adalah pula pada dada kiri pada anggaran dua jari di atas dada. Kedudukan Latifatul Khafi adalah pada dada kanan pada anggaran dua jari ke arah dada, dan kedudukan Latifatul Akhfa adalah pada bahagian tengah-tengah dada. Jadi kita dapat di situ nampak rajahnya, di situ adalah keadaan di mana kita nak menerima akan nur daripada alam ini, yang kita namakan daripada arasy Allah, kursi Allah, dan daripada alam ini. Ya. Maka itulah kita punya titik-titik cahaya yang dengannya itu akan dipancarkan ke dalam hati kita kalau mana kita bersihkan. Ibaratnya senang, macam contoh kita dapatkan frekuensi. Ya. Nak dapatkan frekuensi, contohnya IQ contohnya, dia ada frekuensi dia, ya, 91.5 contohnya, Lembah Kelang contohnya. Itu dia punya frekuensi. Bila kita buka saya frekuensi tepat saja, maka dia akan dapat apa yang ada kat stesen sampai dekat tempat kita, walaupun kita duduk dalam kereta, walaupun kita duduk dekat rumah. Jadi itu ibaratnya yang kita namakan sebagai lataif ini, ya. Jadi ilmu tentang lataif ini diajar oleh Syekh ataupun Imam Rabbani Mujaddid Al-Fasani, dengan ilmu ini. Pada asalnya sebagaimana kita sebutkan tadi, dia ada 10, tapi dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dipecahkan kepada 7 sahaja, ya. Maka disitulah sebenarnya ibarat dia ada 5 perkara yang disebutkan tadi. Lalu Latifah Al-Akhfa itu adalah pada tengah-tengah dada yang Allah memulihkan takluk keasyikan pada taif alam amal ini dan di tubuh badan manusia. Takluk alam amal ini adalah mencapai peningkatan rohani setelah disucikan, sehinggalah kita dapat mengenali diri kita dan asal usul kita yang merupakan cahaya nur yang tersembunyi dalam tubuh jasmani yang gelap dan zulmat ini. Adapun bagi alam khalaq, kedudukan Latifatul Nafs itu adalah di antara dua kening yang mewakili otak dan akal manusia. Ia juga merujuk kepada nafsu seseorang. Seterusnya adalah Latifah Kullu Jasad ataupun Qalbiyah yang terdiri daripada 4 anasir, iaitu tanah, air, api dan angin, dan ia adalah pada seluruh bahagian tubuh badan jasmani manusia. Maka ianya merujuk kepada kesedaran bertuhan dengan berada dalam waktu dengan melakukan 3 wukuf dan adab yang 8 dalam tarekat Naqsyabandi yang secara lebih terperinci boleh dirujuk kepada buku permata yang indah. Jadi ini pentingnya untuk kita faham perkara ini, ya, untuk kita faham perkara itu dengan lebih nyata dan lebih jelas. Jadi hal ini tidak akan dapat kita faham kecuali kita lalui satu persatu lataif. Sebab lataif ini dia bukan boleh sekaligus kan. Kadang-kadang kita buat latifatul haq, cuci kat situ. Nanti kita pergi latifatul ruh, atau latifatul sir, latifatul khafi, akhfa. Untuk kita dapatkan, macam kita sebutkan tadi, dapatkan siaran TV 1 ke TV 2 ke TV 3, ya. Ibarat kata macam tu, TV Al-Hijrah kan, dia ada dia punya frekuensi-frekuensi yang kita kena tentukan, ya, untuk kita dapatkan kelimpahan nur ilahi yang Allah Ta'ala bagi daripada alam yang tinggi. Baik, seterusnya soal, kenapa kita kena mengetahui zikir lataif ini? Maka jawab, kerana untuk mendapatkan keasyikan dan khusyuk dalam ibadah. Jadi sebab apa dapat zikir lataif ini? Kenapa kita kena lalui? Kerana nak mendapatkan keasyikan dan khusyuk dalam ibadah itu.
Nampak tak? Kita dah sebut tadi. Dia akan menguatkan balik syariat supaya solat kita itu khusyuk, baca Quran kita khusyuk, bila kita berzikir kita khusyuk, ya. Supaya kita nampak perkara itu. Kalau orang yang Allah Ta'ala bukakan padanya sir Al-Quran, bukan dia nampak ayat tu, itu adalah kalam sifat, tapi dia nampak zat, dia nampak nur dan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan dengan perkara itu menjadikan dia itu tenggelam dengan keasyikannya melihat akan terjadi ketuhanan. Ini yang kita katakan tadi faedah daripada zikir. Kerana untuk mendapatkan keasyikan dan khusyuk dalam ibadah kita dengan menyalahkan nafsu-nafsu yang jahat. Umumnya manusia yang muslim pada hari ini solat wajib pun tidak khusyuk, apatah lagi bahu berzikir memikir Allah Ta'ala setelah waktu yang lama. Jika manusia sibuk dengan hal-hal dunianya seperti dengan televisyen, telefon bimbitnya, aktiviti beriadahnya, boleh berlama-lama, tapi mengapa dalam urusan akhirat duduk berzikir sekejap sahaja sudah bosan dan sakit-sakit badan? Jawapannya adalah kerana nafsu manusia telah menjadi Tuhan dalam alam ini. Nafsu telah menguasai alam rohani dan menjadikan dunia sebagai matlamatnya dan melupakan manusia terhadap Tuhannya. Manusia telah jadi hamba nafsu, bukan lagi hamba Tuhan. Maka kerana itu perlulah manusia berjuang melepaskan nafsunya untuk dia merdeka menjadi hamba Tuhan. Jadi kita bila mana hati kita cenderung dengan hal-hal dunia, hati kita ini lebih sepenuh daripada hal-hal dunia, benda-benda yang berkaitan dengan dunia, berkaitan berbanding dengan akhirat, kita dapat tahulah sebenarnya diri kita itu lebih dikuasai oleh nafsu. Diri kita itu sebenarnya lebih dikuasai oleh syahwat. Sebab tu kita malas nak ibadat. Sebab tu kita susah nak rasakan khusyuk dalam sembahyang kita, dalam zikir kita, dalam baca Quran kita. Sebab tu tidak ada makrifah pada hati kita. Maka inilah perkara yang berlaku kepada kita. Kerana itu perlu manusia itu berjuang melupakan nafsunya untuk dia merdeka menjadi hamba Tuhan. Maka lataif ini perlu dibersihkan dengan zikir, iaitulah zikir 11,000 untuk semua lataif mengikut arahan Murabi. Tingkatan-tingkatan tersebut perlu melihat kepada peningkatan murid dalam menjalani zikir dan suluk. Daripada lataif tersebut akan terbuka pandangannya untuk mengenal Allah Ta'ala secara zahir, bukan secara teori dan dalil. Dari lataif itu juga akan ada jalan untuk berhubung dengan jalan kenabian, khususnya Nabi Muhammad SAW secara rohani. Semua perkara ini telah dijelaskan secara kaifiat dalam kitab Permata yang Indah. Maka ini adalah perkara yang kita perlu dapatkan untuk memahami masalah zikir tadi, ya. Dan ini termasuk dalam bahagian yang kedua, fasal yang kedua yang kita namakan sebagai zikrullah, bab yang pertama, ya. Bab yang pertama. Baik. Soal, apakah natijah telah selesai melaksanakan zikir lataif ini? Jawab, tanda kita telah melaksanakan dengan sempurna zikir lataif ini ialah kita sudah dapat menguasai zikir harian, tawajuh, 8 adab dan 3 wukuf yang ada dalam tarekat Naqsyabandiyah. Serta dapat mengamalkan zikir harian daripada tarekat Aurat Muhammadiyah. Serta dapat melaksanakan cara istiqamah, majlis maulid dan ratib qadiri. Di samping itu rajin menuntut ilmu dan berkhidmat pada murabi untuk menyempurnakan adab. Yang tanda kita sudah berjalan kepada tarekat ini, sudah ada dia punya natijahnya. Apa dia? Pertama, dia menguasai zikir-zikir harian, sudah menguasai tawajuhnya. 8 adab, 3 wukuf telah menjadi satu kebiasaan baginya. Dapat menghabiskan amalan 10-50 dalam amalan tarekat Muhammadiyah. Dapat mengamalkan secara istiqamah majlis maulid dan juga ratib al-qadr. Dan juga di waktu itu akan ada semangat kerajinan untuk menuntut ilmu dan juga berkhidmat kepada murabi untuk menyempurnakan adabnya. Baik. Dan ini kita namakan sebagai apa yang kita namakan sebagai huraian zikir, ya. Seterusnya kita tengok dekat sini. Selepas zikir lataif ini, apa yang perlu dilakukan? Lepas kita faham 7 lataif ini, dah kita lalui dengan amalan, dah mendapat natijahnya,
Apa yang kita nak kena buat lepas itu? Maka selepas zikir latih ini, seorang salib perlu melalui wukuf, ya, perlu melalui wukuf. Baik, apa itu wukuf? Ini nanti kita bicara pada masa yang akan datang, ya. Apa itu pula wukuf? Sebab dalam tarekat Syabani dia ada zikir latih, dia ada wukuf, kemudian dia ada muraqabah, ya, dan juga dia ada maqam, dan dia ada tahlisan. Itu pelajaran yang kita kena lalui. Itu pelajaran sebenarnya, ya, dalam ilmu tariqah. Begitu juga dalam Arab Muhammadiyah, dia ada zikir asas, dia ada zikir tambahan, dia ada suluk asas, dia ada suluk masjid, dia ada suluk Al-Quran, ya, dia ada suluk-suluk yang kita sebutkan tadi. Maka natijah daripada pelaksanaan tarekat, kita habis semua perkara yang kita tentang suluk, dan kita namakan tawajuh, adab. Maka ujungnya baru kita katakan sudah mendapat ma'rifatullah, ya, sudah mendapat ma'rifatullah. Kata insyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang, pada menguraikan bab yang kedua, pada menguraikan fasal yang kedua, bab yang pertama, ya. Tadi kita dah bicarakan pasal yang pertama dengan 4 bab. Ini pasal yang kedua, bab yang pertama, pada menyatakan ilmu tariqah, jalan menuju kepada makrifat, insya-Allah. Cukup tak, ya? Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita kongsi pada malam ini. Yang baik tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat pada Allah mustaqim dan menjadi mutaibin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Kita أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى وأيها الناس اتقوا الله.